Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Anis dari SMK Jalan Kebun. Jadi pada hari ini saya akan menyambung bab yang sebelum ni dengan 1.3 pencanggahan fizikal. Jadi kita tengok slide bersama, okey? Okey, slide ini dibangunkan bersama-sama dengan semua guru RBT SMK Jalan Kebun. Boleh lihat wajah-wajah mereka di atas. Okey. So, apa yang awak akan pelajari daripada topik ini adalah 1.3.1 kita akan lihat kita akan tengok macam ni kita nak mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal. Kemudian mencadangkan pemilihan prinsip inventif, menjustifikasi cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif, dan yang terakhir sekali menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okey, kita akan tengok satu-satu. So kita akan pergi kepada 1.3.1 dulu, iaitu mengenal pasti dan juga menganalisis pencanggahan fizikal. Jadi jika awak rujuk buku teks, awak boleh buka pada muka surat 15. Okey, macam ni kita nak mengenal pasti dan juga menganalisis pencanggahan fizikal. So first thing first, awak kena tahu dulu apa itu pencanggahan fizikal. So pencanggahan fizikal adalah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Okey, berlawanan bermaksud tinggi, rendah, besar, kecil. Okey, kemudian pencanggahan fizikal dianalisis untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai. So, bila kita dah tahu pencanggahan fizikal kita apa, kita akan cuba cari kaedah penyelesaian. Okey, kenapa dipanggil kaedah penyelesaian pemisahan? Sebab itu nama dia lah. So, terdapat 4 kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Walau bagaimanapun, untuk pelajar tingkatan 2, kita hanya belajar 2 saja. So, awak kena faham dulu apa itu pencanggahan fizikal, kemudian awak kena tahu dah jumpa pencanggahan fizikal tu kita akan selesaikan dengan kaedah pemisahan. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh pencanggahan fizikal. Okey, dia beri parameter size. So pencanggahan fizikal yang dapat dilihat dengan size adalah besar, kecil. Okey, kemudian beban. So beban pencanggahan fizikal dia berat, ringan. Ketinggian, tinggi, rendah. Kepanjangan, panjang, pendek. Kemudian mungkin dari sudut pencahayaan, gelap, terang. So pencanggahan fizikal benda yang kita boleh lihat. Okey, kita tengok pada slide seterusnya, penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okey, sebelum tu kita tengok balik kepada keadaan pelajar di kursi ni. So bila awak tengok, kursi ni adalah kursi yang sama saiz, sama tinggi. Contoh macam awak pergi masuk kelas lah, awak tengok dekat dalam kelas, saiz sama saja kursi. Yang membezakan adalah saiz pelajar. So boleh dilihat di sini, ada pelajar yang pendek dan kecil, ada pelajar yang tinggi dan besar sedikit. Jadi tapi mereka menggunakan kerusi dan juga meja yang sama. Jadi bila awak tengok pada keadaan ini, ada pelajar bila berbadan kecil, dia guna kerusi tu, kerusi yang agak tak sesuai dengan dia, mungkin kaki akan tergantung dan mungkin juga menyebabkan sakit pinggang. Begitu juga dengan pelajar yang tinggi, bila duduk pada kerusi yang tidak sesuai, boleh menyebabkan kepala lutut dia berlanggar dengan meja. Ini terjadi apabila kita kongsi kelas petang pelajar tingkatan 1, pagi pelajar tingkatan 5. Boleh lihat badan pelajar tingkatan 5 agak sedikit tinggi dan besar, manakala pelajar tingkatan 1 agak kecil saiz badan dia. So dalam keadaan ni awak kena cari macam mana nak hasilkan kerusi yang sesuai digunakan oleh pelajar yang rendah dan juga pelajar yang tinggi. Kita tak boleh nak hasilkan kerusi ni saiz S, kerusi ni saiz M, kerusi ni saiz L. Tak boleh nak hasilkan begitu. Jadi awak kena cari kaedah pemisahan yang sesuai lah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dengan isu kerusi ni tadi, kita balik kepada slide tadi, macam mana kita nak tentukan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Kita tengok contoh objek tadi. Kita tengok pada yang pertama ni kerusi. So pencanggahan fizikal untuk kerusi adalah tinggi dan juga rendah. So dalam kes ini awak boleh tengok contoh situasi, murid tinggi, kerusi perlu tinggi. Kalau murid rendah, kerusi perlu rendah. So kita akan ditanya dengan satu soalan penentuan kaedah pemisahan. Okey, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Okey, maksud dekat sini kerusi tu berada dalam kelas.
kita tak tahu tingkatan 1 ambil ke tingkatan 5 ambil. Jadi, adakah kerusi tersebut perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya, ya. Kenapa? Sebab dalam kelas, contoh 5 sastra kongsi kelas dengan 1 Al-Farabi. Jadi, keadaan ni boleh lihat kerusi tu berada dalam kelas yang sama dan perlu digunakan oleh murid yang berlainan saiz. Jadi, soalan dia, perlukah kerusi itu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya adalah ya lah. Jadi, apabila jawapan tu ya berlaku pada masa yang sama, kaedah pemisahan yang digunakan adalah ruang. Okey. Nanti saya akan terang kenapa ruang. Okey, saya bagi contoh lain. Kemah Kemah, bila kita guna kemah tu nak kena besar. Tapi bila kita simpan kemah, kita nak kemah tu kecil. Contohnya sekarang, rumah awak dekat Jalan Kebun, awak nak pergi berkemah di Sungai Kancing dekat Rawang. Jadi, bila awak naik kereta, kemah tu kena kecil. Kalau kemah tu besar, awak letak dekat kereta, apa jadi dalam keadaan dekat kereta awak? Mesti awak cakap, tak muat nak duduk ni. Jadi, kemah digunakan besar, tapi bila kita nak simpan kecil. So, contoh situasi itulah yang macam saya terangkan tadi tu. So, soalan penentuan kaedah pemisahan tu, dia akan tanya, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, sebabnya masa guna nak besar, masa simpan nak kecil. Jadi, kaedah pemisahan yang digunakan adalah masa. So, yang ni pelajar kena twist lah. Nanti kita akan terangkan kenapa. Ada beberapa perbezaan kat sini. Murid, kita tak boleh tukar saiz murid. So, kerusi perlu occupied lah untuk pelajar tinggi dan juga pelajar rendah. Tapi untuk kes kemah, kita boleh simpan dalam keadaan kecil, kita nak guna dalam keadaan yang besar. Jadi ada 2 jenis kaedah pemisahan yang awak akan belajar, iaitu yang pertama ruang, yang kedua adalah masa. Okey. So, apa itu ruang dan apa itu masa? So, awak tengok kat sini, percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. So, ini kita panggil kaedah pemisahan ruang. Ingat balik, percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, itu adalah kaedah pemisahan ruang. Tapi, kalau percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, maka pemisahan yang digunakan adalah pemisahan masa. Kalau masa sama, ruang. Kalau masa berlainan, masa. So, jangan tertukar. Okey. So, setelah awak tahu kaedah penyelesaian yang sesuai, kaedah pemisahan yang sesuai, awak bolehlah dah cuba menjawab. Okey, so saya bagi awak contoh kat sini. Contoh diberikan adalah meja. So, apa parameter untuk sebuah meja? Beban ke, keluasan ke, ketinggian ke? So, bergantung kepada keadaan lah. Mungkin untuk meja kita nak dia beban. Beban tu maksud apa yang diletakkan di atas meja tu. Kukuh kat meja ni untuk menahan. Ada setengah rumah dia tak ada, dia punya keluasan dapur tak berapa luas. Jadi beli satu meja letak di bahagian luar, kat situ dah letak microwave, kat situ dah letak air fryer, kat situ dah letak oven. Kita tengok rumah awak So, meja yang dibeli tu mampu tak menanggung beban yang diletakkan di atas meja tersebut. Kemudian boleh cakap pasal keluasan dan boleh juga kita kata tentang ketinggian. Jadi bergantung kepada soalan dan juga bergantung kepada situasi. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu 1.3.2, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Tadi awak dah tahu kan kaedah pemisahan ruang, kaedah pemisahan masa. Jadi untuk setiap kaedah pemisahan ni ada 7 prinsip inventif yang awak kena belajar. Jadi kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok dulu kepada prinsip inventif bagi pemisahan ruang. Okey, boleh rujuk buku teks awak, buku surat 16. So yang pertama, pembahagian ataupun segmentation. Kemudian yang kedua, pengekstrakan, taking out extraction. Yang ketiga, kualiti setempat, dalam bahasa Inggeris local quality. Kemudian penyarangan ataupun nested door. Kemudian filem nipis dan juga cangkerang boleh lentur, flexible shells and thin films. Kemudian pengantara, intermediary. Kemudian tidak simetri ataupun asimetri. So kita akan tengok satu-satu. Okey,
Apa itu pembahagian atau segmentation? So pembahagian apa yang diterangkan dalam konsep adalah membagikan objek kepada beberapa bahagian kecil. So dia menjadikan objek itu mudah dileraikan, meningkatkan darjah kebolehbahagian, kemudian perubahan ke peringkat yang lebih kecil. Contoh di sini adalah perabot yang dijual menggunakan konsep DIY. So boleh tengok masa dia nak jual, dia nak benda tu kecil lah, tapi bila kita nak kita nak buka perabot tu kena presentable lah, kena menjadi sebuah perabot yang baik lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengekstrakan ataupun dalam bahasa Inggeris taking out atau extraction. So apa itu pengekstrakan? Memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contoh dia pemisahan unit aircon power dingin di dalam dan di luar bangunan supaya bunyi bising dan juga haba panas dapat diasingkan. So kalau tengok aircon kat rumah, yang kat dalam rumah rasa sejuk, tapi kalau dekat luar rumah dia ada satu kompresor kat luar tu kadang-kadang berbunyi sikit dan kompresor ni dia mengeluarkan haba panas. Cuba bayangkan dalam satu bilik ada aircon dan juga ada kompresor tu. Rasa tak sejuk? Tak rasa kan? Jadi dia menggunakan konsep pengekstrakan. Kita ruang ni, kaedah misal ruang ni dia nak pada masa yang sama berlaku. Maksudnya kalau kompresor rosak, aircon tu tak berfungsi. Jadi benda ni kena berlaku serentak. So apa yang dilakukan adalah kompresor diletakkan di luar, beroperasi di luar, aircon beroperasi di dalam untuk menyejukkan pengguna. Okey, seterusnya kualiti setempat ataupun local quality. So kualiti setempat ni mengubah struktur objek dan juga pengaruh luaran daripada seragam menjadi tak seragam. So menjadikan setiap bahagian objek memiliki fungsi berbeza yang berguna. Contoh yang diberi adalah bekas menyimpan makanan berbagai petak ataupun biasa kalau makan makanan Jepun atau Korea ada bento. So macam itulah. So apa yang dimasukkan di sini, kalau kita beli makanan letak dalam satu bekas yang tak ada partition, tak ada pembahagian, tak ada apa tuan cakap, tak ada petak-petak kecil tu, lauk akan bercampur, nanti nasi tu kembang. Jadi dia hasilkan satu lagi bekas makanan yang ada ada ni lah partition kat sini kan. So boleh tengok sini letak ikan, sini letak nasi, sini letak sambal belacan, sini letak kuah lemak, contoh lah. So ni bento macam ni lah konsep dia sama. So ni main kualiti setempat lah, awak buat macam tu lah maksudnya. Okey, kita tengok ke slide seterusnya, nested doll. Nested doll ni macam awak punya selain daripada gambar yang diberi ni seperti monopod. Okey, penyarangan, meletakkan atau masukkan sesuatu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Okey, kalau tengok kat rumah ada antena radio tu, dia boleh dipanjangkan dan juga boleh dipendekkan. So macam mana dia nak pendekkan tu? Rapat je lah, rapat. Sebenarnya benda tu sama tapi saiz dia berlainan. So pada zaman dulu kereta dia memang guna konsep antena radio, dia memang guna konsep penyarangan lah. So ada kereta-kereta lama ni kalau awak tengok dia macam ada antena. Tu antena radio. Kalau nak dengar, kalau lagu tak clear memang kena tarik supaya tinggi. So itu zaman dulu. Zaman sekarang kebanyakan kereta dia punya antena dah lebih kecil dan lebih pendek. So dia sesuai lah. Kalau zaman dulu antena terlampau panjang, kalau lalu dekat bawah rimbunan pokok tu, dahan-dahan panjang tu tersangkut antena. Boleh jadi antena boleh patah. So itulah masalah dia. Jadi pengeluar kereta pun dah buat beberapa penambahbaikan dengan mengganti antena radio tu kepada antena yang lebih pendek. Okey, selain daripada antena radio, macam saya cakap tadi, monopod, hiking stick dan apa-apa saja yang awak boleh lihat benda tu daripada panjang, awak pendekkan jadi pendek. So kalau awak ada ring light pun sama juga konsep dia. Kaki dia tu awak pendekkan. Okey, slide seterusnya, filem nipis dan juga cangkirang boleh lentur. Dalam bahasa Inggeris, flexible shelf dan juga thin films. So konsep dia membalut, melapik ataupun membungkus objek menggunakan lapisan filem dan juga cangkirang boleh lentur. So contoh dia tinted kereta, pelindung cahaya matahari. So yang ni kalau kat belah dalam tu nampak gelap je luar. Ada certain tinted yang jenis mahal ni, dekat luar nampak elok je. Tapi orang daripada luar tengok kita dekat dalam kereta gelap, tak nampak apa. So apa kebaikan tinted ni? Dia menghindari UV lah daripada masuk ke dalam kereta dan juga kena kulit kita. Itu satu lagi
kalau ada guna leather ataupun PVC punya seat, nanti kalau tak ada tinted ni, nanti lama-lama seat awak akan bertukar warna. Mungkin warna hitam jadi warna kelabu. Okey. Seterusnya pengantara ataupun intermediary. Pengantara ni mengadakan bahagian baru antara dua objek. So menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Contoh dia sarung tangan ketuhang menjadi pengantara antara tangan dengan objek yang panas. Cuba bayangkan keluarkan makanan dari oven tak tutup, tak pakai sarung tangan. Selain daripada tu, mungkin kalau dekat Malaysia ni kita ada setengah rumah tak pakai sarung tangan, dia guna kain buruk, kain lap. So kain tu pun samalah. Contoh mak awak panaskan lauk dekat atas dapur, kemudian nak angkat bekas calling ware ke korel ke, nak angkat letak dekat atas meja tu. So awak guna kain lap kan, angkat pik kau letak atas meja. So itu kita panggil keadaan pengantara lah. Selain daripada tu, mungkin masa letak makanan tu awak letak dekat atas pelapik supaya lapik meja mak awak tak terkena panas. Jadi konsep dia tu pun samalah. Yang tu pun kita guna pengantara. Selain daripada tu, dalam pen ada dakwat. So pengantara untuk pen adalah body pen tu sendiri. Kita menggunakan dakwat pen. Body pen merupakan pengantara. Jadi konsep dia kat situ, apa yang konsep dia, kita mengadakan objek lain untuk menggunakan untuk menjalankan suatu aktiviti. Okey. Seterusnya yang terakhir untuk prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang adalah tidak simetri. So tidak simetri mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Contoh dia menukar bentuk bulat jam. Konsep jam adalah bulat dinding ke bentuk tidak sekata. Kemudian awak boleh tengok sekarang jam dah macam-macam dekat ada yang macam ni lah, sebelah dia saiz lain, sebelah saiz lain. So simetri bermaksud apabila kita belah dua bahagian, kanan dan kiri sama saiz. Sama juga kalau belah tengah, atas dan bawah sama bentuk dan sama design. So asimetri bermaksud kedua-duanya tak samalah. Sebelah dia lebih kepada herod ke sana ke, sebelah ni herod ke sini ke. So itulah maksudnya. Okey, so 7 prinsip tadi yang awak dah kenal tu, itu semua adalah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Let's say awak dah tahu produk tersebut akan menggunakan kaedah pemisahan ruang, awak akan cari prinsip inventif yang awak akan gunakan dalam kaedah pemisahan ruang. Tak payah pergi jauh-jauh, tengok dalam 7 itu. So itulah maksudnya. Okey, kita akan pergi kepada kaedah pemisahan masa pula. So saya minta pelajar tolong set sikit. Okey, kita tengok pada prinsip inventif pada bagi kaedah pemisahan masa. Buku teks awak muka surat 17, boleh tengok kat situ. So dalam ni ada 7 prinsip juga. Dia lebih kurang dengan prinsip kaedah pemisahan ruang. Jadi tak nak pelajar tertukar. So bila awak tengok kat sini, ada kedinamikan ataupun dynamization. Kemudian ada tindakan awal, preliminary action, tindakan berkala, periodic action, tindakan keterlaluan, partial of excessive action, tindakan berterusan yang berfaedah, continuity of useful action, kemudian pembuangan dan pemulihan, discarding and recovering, and kemudian pengembangan terma ataupun thermal expansion. So kita akan tengok satu-satu lah. 7 ni kita akan tengok satu-satu. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Kedinamikan ataupun dynamization. So dekat dalam kes ni, penerangan konsep dia memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. So mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dan sebagainya. Contoh dia bagi adalah meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Okey, cuba set balik. Kaedah pemisahan masa ni adalah pecahangan fizikal tu berlaku pada masa yang berlainan. Jadi mungkin dalam satu masa bila makan berempat, awak nak meja tu, bila makan berdua awak nak meja tu kecil. Kemudian bila makan berempat awak tarik dia besar sikit. Kemudian bila makan berlapan tarik besar lagi. Jadi konsep dekat sini meja tu meja yang sama, tapi bila nak guna untuk 2 orang saiz ni, bila nak guna untuk 4 orang saiz ni.
So apa yang ditunjukkan dekat sini, meja tu nak besar bila diguna 8 orang dan nak kecil bila digunakan 2 orang. Jadi benda tu tak berlaku pada masa yang sama lah. Okey, yang seterusnya steering kereta yang boleh diubah ketinggian. Katakanlah ketinggian saya nak steering kereta naik sikit ke atas. Ada orang bila dia rendah dia nak steering kereta ke bawah sikit sebab kalau steering kereta ke atas badan dia macam terpaksa melegak di situ. Ataupun bila steering kereta terlampau tinggi kita tak nampak meter. Bila tak nampak meter nanti press terlampau laju kan, dah menyusahkan pemandu lain. Okey, kita tengok kepada slide seterusnya, tindakan awal ataupun preliminary action. So, benda ni adalah melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. So, risiko apa? Contoh kat sini dia bagi beg udara dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. So, airbag tu memang dah ada dalam kereta. So, sekarang ni kalau beli kereta dia cakap ada 7 airbag. Kemudian 7 airbag tu kat mana? Awak carilah dah tulis SRS airbag. So, airbag ni kegunaan dia adalah kalau berlaku kemalangan, dia akan keluar supaya kecederaan tu minimum. Tapi macam sekarang ni ada kes yang airbag keluar tiba-tiba tanpa pelanggaran berlaku. So itu bahayalah. So airbag ni sebenarnya kena ganti. Dia tak boleh dah beli kereta like forever pakai tak ganti-ganti airbag. Tak boleh. Sebenarnya airbag kena ganti. So kena check bila waktu yang sepatutnya ganti airbag tu. Okey, seterusnya tindakan berkala ataupun pre-D action. Okey, menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. So contoh kat sini yang diberi adalah lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan waktu malam. So kalau pergi highway, dekat highway ada lampu jalan. So bila dekat highway tu sebenarnya tak ada mana-mana pekerja yang pergi buka lampu, tutup lampu. Tak ada dia memang gunakan, dia ada sensor khas kat situ ataupun dia ada guna solar lah. So maksud dia bila dia tengok keadaan gelap, lampu akan menyala. Tapi bila keadaan cerah, maknanya waktu siang, lampu akan ditutup. So ini adalah untuk menjimatkan tenaga elektrik lah. Kadang-kadang bila lampu menyala, lampu jalan ni terang. Boleh jadi dia tidak berapa tinggi. Kalau kawasan yang cahaya matahari pun kuat, kita takut boleh berlaku kita panggil bila lampu menyala dia akan mengeluarkan haba. So boleh berlaku kebakaran lah. Sensor digunakan di highway supaya menyala waktu malam dan ditutup, tidak menyala pada waktu siang. So konsep dia guna sensor. Ketahuilah anda tak ada mana-mana pekerja highway yang pergi tutup lampu jalan tu, tak ada. Okey. Seterusnya, tindakan keterlaluan ataupun partial excessive action. So apa yang dimaksudkan dengan tindakan keterlaluan? So konsep dekat sini, jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau kekurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. So contoh dia bagi kat sini, proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurang atau menambahkan kemanisan. Okey, donat ni dia penghasilan donat tu sendiri dah manis tapi dia tambah gula. Tambah gula untuk bagi lagi manis. So itu kita panggil tindakan keterlaluan lah sebab donat tu dah sedia manis, ditambah gula lagi manis. Itulah konsep dia. Contoh lain, donat dia dah memang manis, awal letak coklat, awal letak sekarang macam-macam kan. Dunkin Donut, Jeko, apa lagi, Big Apple. So semua donat itu boleh tengok lah dia punya maksud dekat situ apa. Kalau ada makan cream puff manis. Dalam dia pun cream tu pun dah manis tapi dia letak lagi snowy tu. Yang awak nampak macam gula tu kan, dia tak snowy lagi. So keadaan dia dah manis tapi tambah lagi gula. So itu adalah tindakan keterlaluan lah untuk menambah rasa kepada sesuatu makanan atau satu perkara lah. Okey, seterusnya pengembangan terma ataupun dalam bahasa thermal expansion. So menggunakan prinsip pengembangan pengembangan ataupun pengecutan terhadap sesuatu bahan. Contoh kat sini dibagi pemutus hitam menggunakan prinsip terma, pemula lampu pendefloor. So lampu pendefloor boleh tengok kat rumah awak, saya menggunakan konsep, ada tak menggunakan konsep tu. Okey, kalau selain daripada tu, yang paling senang tengok landasan kereta api. Landasan kereta api, dia bila disambungkan dia ada satu ruangan kecil. Kenapa ada ruangan kecil tu adalah untuk kalau keadaan terlampau panas terik, rel akan mengembang. Jadi kalau ada ruangan tu, rel tidak akan membengkok lah sebab bila dia mengembang dia akan menggunakan ruang kecil tu. So disebabkan tu
pada landasan kereta api ada ruangan-ruangan kecil. Dia tak kecil, dia tak besar sangat, tapi dia adalah ruangan tu supaya dia boleh cover kalau railway tu mengembang. Okey, selain daripada tu awak boleh tengok kalau awak jalan kat highway, awak rasa dekat satu tempat tu macam gedek. Dia macam ternaik sikit, macam berlanggar jalan tu macam tak rata. So kenapa macam tu pun samalah konsep dia pengembangan tempat. Biasanya ni dekat jambatan. So jambatan dia ada macam penyambungan sikit dekat situ. Warna hitam tu bukannya orang buat jalan tu dia tak turap betul-betul, tak. Dia sebenarnya memang sengaja diberikan ruang kosong supaya kalau jalan mengembang, tar tu mengembang, panas, disebabkan panas dia tak akan buat jalan jadi crack lah. So kadang-kadang jalan kat Malaysia ni crack sebab lampau panas. Macam kita, cuaca kita kat Malaysia sekejap panas, sekejap sejuk Okey, seterusnya pembuangan dan juga pemulihan ataupun discarding and recovering. So membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh dia kapsul ubat yang boleh larut. So ni contoh kapsul dia. Kita tak nak bahagian luar tu. Yang bahagian plastik tu kita nak omega kat dalam tu. Oil tu. So takkanlah nak jual dekat pengguna tapi nak jual minyak tu. So dia jual dalam bentuk kapsul. So kapsul ni kalau kena air memang dia akan dissolve. Dia akan apa saya cakap, dia akan ikit lah. So tak percaya boleh ambil lah kat mana, kalau kat rumah ada boleh try. Tapi kalau kena marah jangan salahkan saya. Okey, seterusnya tindakan berterusan berfaedah, continuity useful action. Menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. So contoh jana kuasa elektrik ataupun mesin pendelas ataupun mesin sander. So jana kuasa elektrik, benda ni berlaku sentiasa bentuk hidroelektrik dia sentiasa. Sebab apa dia nak memberi kebaikan kepada kita di rumah. Kita nak guna cahaya lampu, kita nak guna kipas, guna aircon, guna electricity semua untuk menjalankan tugas seharian kita. Jadi tindakan ni perlu berlaku secara berterusan. Cuba bayangkan tidak berlaku secara berterusan. Apa jadi kalau elektrik, dia cut off elektrik. So rumah awak peti ais tak berfungsi. So bila peti ais tak berfungsi, apa jadi? Lauk dekat dalam peti ais akan rosak. Okey, slide seterusnya. Dah berakhir tadi. Jadi ingin saya tekan kat sini, kaedah pemisahan masa ada 7 prinsip inventif. Jadi pelajar kena ingat 7 prinsip inventif tersebut jangan tertukar dengan kaedah pemisahan ruang punya prinsip inventif. Okey, setelah awak kenal apa itu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa dan juga kaedah pemisahan ruang, awak akan pergi kepada 1.3.3 untuk menjustifikasikan cadangan perubahan dan kebentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. So dekat sini dia bagi awak contoh keadaan kaki meja bergoyang akibat menampung beban yang berat. So ini situasi dia lah. So dia bagi kat sini contoh gambar kat sini, meja tidak dapat menampung beban. So ini keadaan meja yang terlampau tak berapa kuat lah dia nak tampung buku banyak buku teks banyak. Letak atas meja, tiba-tiba kaki meja pun dah bergoyang. Dia tak adalah, kita tak nampak lah kaki meja tu bergoyang, tapi kita nampak lah bila awak langgar, awak tahulah kaki meja bergoyang. So antara cadangan yang diberikan adalah kaki meja digantikan dengan kaki yang dibuat daripada besi sebagai penambahbaikan. Ini cadangan, dia cadang je. Okey, tapi apabila awak menjalankan cadangan, awak kena cek dulu sesuai atau tak sesuai. Jadi benda ni boleh cek dekat buku teks muka surat 19. Okey, so cadangan perubahan dan kebentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Objek diberi di sini adalah meja. Cadangan fizikal adalah berat lawan ringan. Berat lawan ringan adalah beban yang ditampung oleh meja tersebut. So situasi dia, meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. So macam tadi tengok bila kaki meja tu kayu senang nak alih, tapi katakanlah bila diganti dengan kaki meja besi, senang ke tak ke susah nak dialihkan. So soalan penentuan kaedah pemisahan ruang dan masa, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Tidak. Sebabnya kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan. Jadi kaedah pemisahan yang sesuai adalah masa. Okey, saya ulang balik soalan penentuan. Dia tanya merujuk kepada situasi, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Jawapannya tidak. Sebabnya kalau awak tengok pada situasi, meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Bila meja tu buka, kita kena berat lah untuk tampung beban.
Tapi bila dah tak buka, meja tu dah tutup, awak simpan, dia perlu ringan. Dia senang nak tolak. Jadi benda ni guna masa lain, simpan masa lain. So masa berlainan bagi tidak lah. Bila tidak, jenis kaedah yang sesuai adalah kaedah pemisahan ruang, kaedah pemisahan masa. Maafkan saya, kaedah pemisahan masa. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Ni macam case tadi. Katakanlah tenaga, bila meja tu ringan, tenaga dua lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki kayu sebelum penambahbaikan. Tapi katakanlah meja tu berat, besi kan, diganti kaki besi kat sini, tenaga 4 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. So keadaan dia, kita nak guna kaki besi kalau ada barang, tapi bila nak simpan kita tak nak lah ada kaki besi ni sebab dia berat. Sampai 4 orang kena angkat satu meja. So meja tu berat lah sebenarnya. Jadi apa yang dicadangkan kat dalam buku teks awak tu, cadangan perubahan reka bentuk, dia guna konsep prinsip inventif yang dipilih adalah kedinamikan ataupun dynamization. Yang ni ada dekat dalam buku teks 12, dia adalah kaedah pemisahan masa benda prinsip inventif. So dalam dynamization, cadangan perubahan reka bentuk yang diberi adalah kita boleh guna kaki besi tu tadi, tapi kaki meja ni jenis kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja yang menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka. So maksud di sini, masa nak guna pasang kaki meja, masa tak nak guna buka kaki meja tu. So itu konsep pertama A. So yang kedua, memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. So kes kat sini, saya patah balik, awak tengok cadangan perubahan reka bentuk ni. So dia pakai kaki besi juga, tapi cadangan A adalah pakai kaki yang boleh buka tutup skru, dan juga kalau tak nak pakai yang jadi boleh buka tutup, kita pasang roda di bawah kaki. So ada dua cadangan dengan merujuk kepada kedinamikan ataupun dynamization ni tadi. So apabila macam tu, ini belum selesai, awak akan pergi kepada subtopik seterusnya, iaitu menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. So masalah tu tadi adalah kaki meja. Kaki meja tu yang menyebabkan meja jadi berat sebab kaki meja diganti daripada kayu kepada besi. So kita fokus kepada kaki meja tu tadi. So lakaran produk yang pertama, hasil daripada perbincangan. Lakaran pertama berdasarkan cadangan perubahan reka bentuk adalah ni tadi, skru meja, kaki meja. Kaki meja yang dipasang dengan skru pada muka meja boleh dibuka semasa kerja pengalihan. So ini adalah cadangan pertama. Kita buka. Kalau nak simpan, buka kaki meja tu, simpan sekalikan, simpan. Okey, cadangan yang kedua adalah lakaran produk yang kedua adalah berdasarkan cadangan perubahan reka bentuk yang kedua tadi lah. Pasang roda di bawah. So, nanti kalau roda ada pula isu, nanti meja goyang cikgu sebab ada roda. Jangan risau, kita boleh pasang pengunci roda. So, pengunci roda dia akan lock roda tu daripada bergerak. So, bila kita ada satu masalah, so untuk bab ni saya rumuskan untuk bab ni. Bila ada satu masalah, yang pertama sekali kena buat model fungsi. Kena buat model analisis fungsi. Yang pertama sekali buat model analisis fungsi. Yang kedua daripada model analisis fungsi tu awak akan tahu apa yang bermasalah. Kemudian awak dapat tahu apa itu super system. Okey, kemudian daripada model analisis fungsi ni tadi, awak akan kena pastilah adakah dia kaedah pemisahan masa ataupun ruang. So kalau masa, rujuk pada prinsip inventif dia. Kalau ruang, rujuk pada prinsip inventif dia. Kemudian dah tengok pada prinsip inventif yang sesuai, buat dua lakaran untuk satu prinsip inventif. So bila dah hasilkan dua lakaran ni, persembahkan dua lakaran. Kalau awak seorang mereka bentuk, persembahkan dua lakaran. Kalau diterima oleh klien, oleh siapa-siapa, so benda tu akan diguna pakai lah. Untuk satu bab ni, pelajar memang kena buat lakaran. Jadi kita akan bagi contoh-contoh yang memeningkan sikit kepala next time supaya awak nampak sikit apa yang cikgu awak cuba terangkan dalam bab ini. Prinsip inventif ni memang agak, bukan prinsip inventif, TRIS ni sendiri memang agak sukar difahami kalau dia tak ada gambaran yang sesuai. So jangan risau, kita akan share beberapa video yang boleh bagi awak nampak nanti. Okay. So pesanan dari saya, ada homework tu jangan lupa siapkan. Kalau tak boleh print, tak boleh cetak, boleh tulis. Memang agak penat tapi tak apa, at least apa yang awak belajar tu awak dapat.
Okey, kemudian terima kasih siapa yang dapat join Google Meet sebelum ni. InsyaAllah kita akan buat Google Meet pada masa yang sesuai. Sebab daripada 600 pelajar yang join hanya 100.5 saja total. 100.5 campur sesi malam ada 170 orang. Jadi saya fahamlah mungkin pelajar lain ada kekangan untuk menyertai sesi Google Meet. Tapi tak apa, kita buat video macam ni. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu, cikgu akan reply, atau boleh Telegram cikgu, cikgu akan bincangkan soalan tu. Okey, sekian saja daripada saya, guru mewakili semua guru-guru sesi petang RBT SMK Jalan Kebun. So boleh tengok wajah-wajah cikgu awak. Ada murid-murid yang tertukar guru. Jangan tertukar. Ni Puan Masliza, gambar yang kedua, gambar yang ketiga adalah Puan Emiliana, yang keempat adalah Puan Rosyana, yang kelima Puan Hozita, yang keenam Puan Nasriwati, dan juga yang terakhir sekali Puan Siti Zaidah. Jadi cikgu-cikgunya, semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.